Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus mikrofon tu, dari jauh pun dapat juga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nak berhenti. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya, nak. Dah. Kena longgas ya. Longgarnya pun kabel. Baiklah, kita lihat hadis ke-124, pasal yang ke-68. Babu syikayatil jar. Bab pada menyatakan keluhan jiran. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddana Safwan ibn Isa qala haddatsana Muhammad ibn Ajlan qala haddatsana Abi an Abi Hurairah qala qala rajulun ya Rasulullah inna li jaran yu'zini faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq fantalaqa fa akhrij mata'ahu fajtama'a an-nasu alayhi faqalu ma sya'nuka qala li jarun yu'zini fazakartu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq faja'alu yaquluna Allahumma al'anhu Allahumma akhzihi fabalaghahu fa'atahu faqala irji' ila manzilika fawallah la udhika. Ya, hadis orang yang nyakit hati jiranlah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah berkata seorang lelaki kepada Rasulullah. Seorang lelaki ngadulah kepada Rasulullah SAW. Hadis tu hadis sahih. Sahih li ghairihi. Baik, wahai Rasulullah, sesungguhnya bagiku jiran yang menggangguku, jirannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, engkau pulanglah dan keluarkanlah barang-barangmu dan letakkannya di jalan. Ya, kata Nabi. Khadijah raya. Maka lelaki itu pun pulang dan mengambil barang-barang lalu meletakkannya di jalan. Maka orang ramai pun berkumpul di sekitarnya sambil bertanya, kan orang enggak? Bahal kamu enggak bang kalau rumah kerja raya. Apa tanya tidak jirannya nak, orang-orang nak berkumpul tak nanya. Apa yang berlaku kepadamu? Dia menjawab, jiranku menyakitku, laku aku ceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, engkau pulanglah dan keluarkanlah barang-barangmu dan letakkan di jalan. Maka mereka orang-orang di situ pun berkata, ya Allah, laknatilah dia. Mudah-mudahan Allah melaknat jiran itulah. Ya Allah, hinakalah dia. Lalu kejadian tersebut sampai kepadanya jiran tersebut. Maka dia pun segera menemuinya dan telah berkata, kembalilah engkau ke rumahmu, demi Allah aku tidak akan menyakitimu lagi. Cemil apa cara? Boleh, tambahlah cemil. Angkut tiais muka saya. Ya, hadis yang ke-124. Hadis yang ke-125 kita baca dulu. Benda nak sama maknanya. Maknanya sama. Tapi sebelumnya kalau kita lihat hadis ini mengandungi beberapa pengajaran. Antaranya ialah
Kalau dalam buku tebal ya. Arahan Nabi SAW agar memilih cara yang hikmah. Nabi saya dah pergi tumbuknya. Saya bilang bisip atas saya. Pergi agak ke rumah ya, no kalinya. Sumpah kalinya. Nabi oh jamnya. Nabi mata, mbak barang-barang kau nak penting, kah je raya. Kelak orang kan anggap, hal apa tu? Abang jaya. Jiran aku ya jai. Aku mau nak diam siya. Kan jadi malu je kan ya. Orang yang di tamannya semua berkumpul ngano. Allah mal'anhu ya te. Nak doa tidak te. Ya Allah laknatkanlah jiran yang jahit ya. Hinakanlah jiran yang jahit ya. Maka akhirnya jiran si tahan lah. Kena ano. Bila si tahan kena ano. Nya pun ngagak barang orang ya. Ngagak orang pun engkau barang di jalan te. Yo baliklah kau ke rumah. Hantar balik ke rumah. Aku siapkan ngano kau lagi. Jadi selesai masalahnya dengan aman. Tanpa ada pembunuhan, perkelahian, tumbuk-menumbuk dan sebagainya. Saya ada. Jadi si jiran tadi ngaku. Pun jiran jenis kedai ya. Kalau jiran kita di negeri di Malaysia tu, saya rasa tandahnya kata kaya, tandahnya tidur saya. Ya. Alik olehnya. Ya. Tandahnya je sian. Tentunya nak. Kan mungkin. Tapi jiran tu tadi si cakap ya. Jiran tu kira baik lah. Lalu lembut hatinya. Lalu dia ambil barang-barangnya, nimbaknya pulang ke rumah orang ya. Dan dia berjanji si akan mengganggu orang itu lagi. Jadi ini cara hikmah. Sesuai dengan zaman ya lah. Zaman kita tu rasa saya zaman kita tu kurang sesuai dengan saya tu. Okay. Zaman Nabi dulu mungkin orangnya berbeza sikit berbandingan orang-orang kita di zaman kini tu. Hikmah yang sesuai dengan syariat untuk menolak pemusuhan dan pergaulan yang baik. Kita boleh cobalah. Pasal kita macam ni. Percaya kah? Mun berlaku cuma kita kelahi ngejain, kita ngangkut barang teka caraya. Yang masalahnya, apa reaksi? Selalu jiran-jiran kitanya saya akan peduli. Ya jiran kan dilalu di tangganya aja. Nah. Tapi kita belum pernah cobalah benda tu. Kemungkinan juga sesuai, kemungkinan juga perlu kajian secara lebih mendalam lah. Apa maksud sebenar di sebalik hikmah ajaran Rasulullah dalam hadis sunnahnya tu. Sunnahnya apabila kita berkelahi dengan jiran, sunnah Nabi nyuruh angkat barang ke jeraya. Apa hikmah di sebalik ya sebenarnya? Okay. Yang kedua, pengaruh cara yang baik dan siasat yang jeli lebih terasa dalam jiwa kita. Cara yang baik tu. Kita siada ngano, siada apa. Siada makinya, siada. Kita cuma angkat barang, bak keluar. Tanpa ada ngano dan sebagainya. Menyumpah dan sebagainya. Cuma yang ngano tu siapa? Orang nak rami nanya tu. Tenangga dalam hadis ya tadi. Allah mal'anhu. Ya Allah kutukkanlah orang itu. Laknatlah orang itu. Orang itu maksudnya jirannya. Allah ma'akhzihi. Hinakanlah dia. Kemudian akhirnya mungkin jirannya dengar. Bila jirannya dengar kan malunya. Orang madah aku ngangkat barang ke jeraya tu disebab oleh jirannya jadi cikgu tahan dengan jirannya. Kan malu jirannya. Apabila jiran ada rasa malu, makanya pun pergi ngambil barang, ngembak pulang ke rumah dan berjanji saya akan mengganggu lagi. Dan ketiga, pergaulan yang buruk terhadap tetangga jiran adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh orang yang berakal dan orang yang terhormat. Okay. Sebab ya,
Kita sebelum mula rumah, nak sebut saya minggu lepas ya. Tangga jiran dulu. Jar qablad dar. Tangga jiran dulu sebelum beli rumah. Itu rumah dah siap. Tangga lo jiran seorang sebelah. Orang jenis macam ni. Tapi mungkin kita orang pertama beli sih lah kita tahu. Nak lain gig kosong. Kak datang jiran cik Sunono. Allahu Akbar. Ya masalah. Kalau saya dah penuh, sikit ya gig kosong kita beli ya. Kita dapat nangga jiran. Di kalangan orang saleh kah? Atau orang jahit kah? Orang busybody kah? Dan sebagainya. Suka masuk campur hal ehwal orang lain. Jadi main peranan penting. Karenanya menyangkut berkait dengan kehormatan seseorang. Jiran tu. Menanda orang yang berakal dan terhormat ialah orang yang baik terhadap jirannya. Artinya orang yang buruk terhadap jirannya ialah orang dianggap tidak berakal. Dan bukan orang yang bermaruah. Malah orang yang jahit. Baik. Hadis ke-125. Haddasana Ali bin Hakim Al-Audi. Qala haddasana Syarik. An Abi Umar. An Abi Juhaifah. Qala syaka rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jarahu. Faqala ihmil mata'aka fada'ahu ala tariq. Faman marra bihi yal'anuhu. Faja'ala kullu man marra bihi bila'nah. Faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma laqitu minan nas. Faqala inna la'natallahi fawqa la'natihim. Summa qala lilladhi syaka kufita au nahwahu. Daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, sungguhnya lelaki telah mengadu kepada Nabi. Lebih kurang kena hadis tadi lah. Tentang jirannya. Maka Nabi SAW telah bersabda, bawalah hartamu dan engkau letakkan di atas jeraya. Maka orang yang melewatinya akan melaknatnya. Melaknat jirannya. Maka setiap orang yang melewatinya pun melaknat orang itu. Lalu dia jiran yang mengganggu telah datang kepada Nabi SAW. Maka dia telah berkata, apa yang aku terima itu daripada orang ramai? Maka Nabi bersabda, sungguhnya laknat Allah itu adalah lebih di atas laknat mereka. Kau takutnya laknat manusia? Allah lagi lah laknat Allah kena atas kau. Bukan ajak manusia ajak melaknat. Malah Allah Ta'ala. Kemudian Nabi bersabda kepada yang mengadu, sudah cukup bagimu atau kata yang seumpama dengannya. Udahlah lagi. Ibu lagi melaknatnya. Nya dah baik. Maka berhentilah melaknat orangnya tadi. Kalau kita lihat hadis ke-25 tu yang lebih kurang kepada hadis 124 tadi. Kemudian kita lihat hadis ke-126. Haddasana Makhlad ibnu Malik. Qala haddasana Abu Zuhair Abdul Rahman ibni Maghra. Qala haddasana Al-Fadl yani ibni Mubashir. Qala sami'tu Jabiran yaqulu ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi ala jarih. فبينا هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وراءه رجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض قال أقد رأيته قال نعم قال رأيت خيرا كثيرا ذلك جبريل kata Nabi alaihi salam rasul Rabbi ma zala yusini bil jar hatta zanantu annahu ja'ilun lahu mirathan. Itu lain lagi hadis itu. Daripada Al-Fadl yakni Ibnu Mubashir, dia telah berkata, aku telah mendengar Jabir radhiyallahu an berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi.
di mana dia mengadu tentang pemusuhannya terhadap jirannya. Jika dia lelaki itu duduk di antara rukun Yamani dekat dengan Kaabah, rukun Yamani itu kan Kaabah ada 4 rukun, ada 4 corner. Rukun tu artinya corner. Jadi rukun Yamani kita baca Rabbana atina fid dunya, kita lalu siawi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sunat bacaan ya. Ketika kita lalu di rukun ataupun corner sudut Yamani ya. Jadi orangnya hanya duduk di sudut Yamani. Dan makam Ibrahim jauh daripada Sia. Tapak kaki Nabi Ibrahim. Tiba-tiba Nabi pun datang dan lelaki tersebut telah melihat menghina menghadap seorang lelaki yang memakai pakaian putih di sisi makam Ibrahim di tempat yang biasa. Tangganya ada seorang lelaki pakai baju putih bersih. Duduk dekat dengan makam Ibrahim. Tapak kaki Ibrahim tepi Kaabah. Orang ramai mensalat Ibrahim di tempat yang biasa. Orang ramai mensalatkan jenazah. Sia tempatnya. Biasa jenazah kan disusun di sia untuk disalat. Maka Nabi pun tiba. Lalu dia bertanya, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, siapakah lelaki yang pakai baju putih bersih? Aku lihat bersamamu yang menghadap kepadamu dan berpakaian putih. Nabi SAW bertanya, apakah engkau telah melihatnya? Lelaki itu menjawab, ya. Nabi SAW berkata, engkau telah melihat akan kebaikan yang banyak. Itu adalah Jibril alaihissalam menyerupai jadi seorang lelaki yang berpakaian putih duduk di sisi makam Ibrahim berhampiran dengan Ka'bah al-Musharrafah. Kenapa kerja Jibril datang? Sentiasalah Jibril berpesan, malah je Jibril, Muhammad, aku nak pesan kau kepadamu tentang hak jiran. Sehingga aku mengira bahawasanya dia Jibril akan memberikan untuknya jiran itu warisan. Sampai cemas sekali. Jibril ya malah mengingatkan, Muhammad, padah dengan umat kau supaya berbaik-baik dengan jiran. Jangan saling berkelahi. Jangan saling ngutuk. Jangan saling nganuk. Berbaik-baiklah. Sampai Nabi menganggap sekotan selalu Jibril ngulang perkataannya. Sampai Nabi menganggap jangan-jangan jiran tu dapat mewarisi harta mau kita mati. Sampai jam ya. Seolah macam terlalu dekat gila hubungan, macam seolah macam anak-anak kita dan keluarga kita. Padahal jiran bukan keluarga kita, biasanya orang lain. Yang duduk tepi rumah kita. Tapi oleh kerana Jibril tadi nyebut tentang hak jiran yang bertubi-tubi sampai turun dari langit duduk di makam Ibrahim hampir Kaabah sama dengan orang-orang sia semayang semua. Musik penting ni Jibril datang macam tu kelak bulan puasa akannya turun tanazzalul malaikatu warruh, ruh Jibril lah akan turun para malaikat diketuai oleh Ar-Ruh. Salah satu nama Jibril ialah Ar-Ruh dan Jibril. Artinya setiap Jibril turun, artinya ada misi atau mesej, ada tujuan yang penting. Okay. Samalah tu tadi. Betapa pentingnya hak jirannya dijaga sampai Jibril turun disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mewasiatkan kepada Nabi SAW sehingga Nabi memikir bahawa jiran dapat mewarisi harta. Sebenarnya siapa? Kotan pentingnya seolah-olah macam boleh mewarisi harta. Kaum kerabat lah artinya. Seolah-olah macam ya. Padahal jiran seperti kaum kerabat. Tapi nya sama dianggap seperti kaum kerabat. Sama dengan jiran. Cumanya boleh mewarisi harta sahaja. Baik, itulah kita lihat hadis yang ke-120 apa 26 nah. Hadis 126. Apa pun kita nak
pelajaran daripada hadis ya. Sama tadi dalam hadis 101 dulu. Okey, nyemput makna. Dalam hadis tu hadis dhaif. Okey. Hadis dhaif. Okey. Hadis dhaif, kenanya dhaif? Situ komennya kerana ada Ibnu Mubashshir memiliki kelemahan. Ada seorang perawinya nama Ibnu Mubashshir. Ibnu Mubashshir tu adalah merupakan perawi yang lemah. Diriwayat oleh Abdul Ibnu Humaid dan Al-Bazzar dalam kitab Kashful Asar. Kan tetapi kalimat yang mengandung wasiat untuk tetangga telah sah, sebagaimana sudah berlalu pada hadis nombor 101, dan kisah Nabi bersama Jibril serta wasiat yang kepada beliau sahih dari seorang lelaki Ansar dalam riwayat Ahmad. Tapi hadis yang sikit yang 101 sahih. Maknanya sama, lebih kurang. Jalan periwayatannya membuatnya jadi dhaif dan lemah. Tapi isinya, teksnya, matannya sahih. Karena bertepatan dengan hadis yang sahih. Muka surat 101, 111. Muka surat 111. Baik. Kemudian hadis yang ke-127. Hadis itu mauquf. Hadis 127. Apa kata Nabi? Haddatsana Isam ibnu Khalid. Qala haddatsana Arta'ah ibnu al-Munzir. Qala sami'tu ya'ni Aba Amir al-Himsi. Orang Himsi itu, orang Suria. Qala kana Sauban radhiyallahu anhu yaqul ma min rajulaini yatasaramani fawqa salasati ayyam fayahliku ahaduhuma famata wa huma ala dhalika minal musarama illa halaka jami'a wa ma min jarin yazlimu jarahu wa yaqharuhu hatta yahmilahu dhalika ala an yakhruja min manzilihi illa halak, kata Nabi. Musnahlah halak ya. Illa halak. Apa maksud hadis tu? Hadis muka surat 111, sebelah ya, 112, daripada Abu Amir al-Himsi. Himsi, Hamas, nama sebuah daerah di Suria. Kerana ada orang Siam, maka namanya ujung dengannya al-Himsi. Macam kita tu mau Sarawak, Sarawaki. Mu Kelantan, Kelantani. Mundawi dari Sebandi, Sebandi di Sebandi nak kita lah. Syekh Dawi Al-Sabandi. Jadi tu sama tu, Al-Himsi. Himsi tu nama sebuah daerah di Suria. Hamas namanya. Baik, kemudian tiada daripada dua orang lelaki yang saling memutuskan hubungan persaudaraan lebih daripada 3 hari, ya, yang memutuskan hubungan sama dengan jiran, kerana jiran kan dah dianggap saudara. Yang mutus si bertegur sapa sampai lebih daripada 3 hari. Islam enggak mena 3 hari aja. Kita kelahi dengan orang 3 hari aja saya boleh bertegur. Si bertegur. Tujuannya untuk memikir dulu. Okey. Kita berfikir, mengkoreksi diri lah. Sebelum 3 hari, esok nak 3 hari, malam tu tegur lah. Salam. Assalamualaikum. Bertegur sapa lah. Si boleh lebih daripada 3 hari. Jadinya pada di situ, apa katanya? Tiada daripada 2 orang lelaki yang saling memutuskan hubungan persaudaraan lebih daripada 3 hari. Atau kita bersahabat, berkawan. Terkelahi dengan kawan kita. Seminggu terkelahi. Dah lebih daripada 3 hari. Macam mana kita mati dalam keadaan seminggu. Kita sip bertegur. Sonolka.
Okay. Sebab ya Allah melimitkan 3. Punya mati dalam masa sebelum 3 hari, ayat dia masalah. Kerana 3 hari dia beri masa untuk berfikir. Aku kesalah, nya kesalah. Walaupun nya salah, aku baik tajak langannya, takut dosa. Kita tu tegur ini. Betul? Merajuk lama. Lama nak ajak merajuk. Tak masuk. Merajuk maksudnya nisi mau bertegur siapa lah. Menjurus siap muka, dia tegur beri salam si mak nyaut. Okay, dia tegur si mak nyaut. Ada orang kedai. Orang selalu orang kedai, orang dengki. Orang sit suka nangga orang lain senang. Selalu kedai tangga saya. Tangga saya di office ke di Sarawak tu banyak jenis kedai. Siapa nangga kawannya sikit, mulanya dengki. Yang buat pasukan geng-gengnya untuk memusnah karier awaknya. Banyak dah kedai itu. Okay. Sampainya dapat pingat gelaran hasil daripada nak orang ni. Karena terselah di depannya nampaknya ya baik. Di belakang sebenarnya jahit. Maka ketuanya tak si tahu. Makanya tu diberi pingat. Pingat apa? Pingat jasa lah, ya macam-macam. Okay, padahal nisi jemia. Ya banyak kedai tangga saya. Baik, kemudian kita lihat lagi. Maka celakalah kata Nabi, salah seorang daripada keduanya. Punya 2 orang. Murami. Lalu mati keduanya atas yang demikian daripada putus hubungan, melainkan celaka keduanya sekali lagi. Apa maksud celaka saya? Masuk neraka lah. Bila Nabi nyebut celaka, ya habis kita lah. Dan tidak ada seorang pun yang menzalimi jirannya, dan dia menyakitinya yang perbuatan tersebut membuat jirannya keluar dari rumahnya tadi. Emping engkau barang di Jaraya. Kecuali dia pasti akan binasa, kata Nabi. Nya akan binasa kelak. Sama ada di dunia ataupun lebih lagi di akhirat kelak. Tapi jirannya si nyaman duduk di rumah. Malah main merecun. Orang Cina kongsi pacarnya tukang main merecun. Orang Melayu. Tak? Kalah ke Cina. Kia kau merecun. Dia start main ke 12. Orang nak pergi tidur. Macam ni. Dia salah satu menyakiti jiran. Walaupun mulutnya sederhana. Dia menyakiti kita dengan cara macamnya. Nak melarang kita saya dapat. Dia bertapuk bakanya tikamnya meracunnya lari. Ada meracun nak jenis panjang. Nak jenis lama bawa berhenti ya Allah. Nak mahal, nak panjang. Mula dalam 5 minit. Coba tak bayangkan. Ia sip mengganggu. Mengganggu macam ya sampai jirannya tadi kecil hati dan marah. Matilah orangnya tadi. Misalnya orang yang mengganggu itu jiran jahit tadi, maka kata Nabi celakalah orang itu dan nya akan binasa. Bukan aja binasa di dunia, kena orang nyumpah sana sini, makanya akan binasa juga di akhirat nanti. Jadi perkataan yang Nabi guna dalam untuk kita nangga serius lah perkataan yang digunakan Nabi ya di hadis ke 127 Tanawi. Apa kata Nabi? Perkataan yang digunakan Nabi ya. Ala ayyakhruja illa halak. Halak tu binasa. Okay.
fayahliku, halak. Fayahliku ya pun binasa juga. Hancur lah. Nya akan kena azab lah. Sama ada di dunia ataupun di akhirat, lebih-lebih lagi lah. Sebab hak jiran tu penting. Sampai Jibril tak turun. Ingat ada 126. Jibril turun, duduk tepi Kaabah, makam Ibrahim kat Rukun Yamani. Kena nak madah betapa pentingnya hak jiran. Jadi kalau diganggu jirannya, pastilah kita akan termasuk orang yang halak, kata Nabi. Halak ya ialah binasa. Halak, makai ha bulat. Halak. Kalau halak lain, yang mencipta katanya. Halak, cukup. Enggak tak bahasa Arab. Beza ha ya. Halak, mencipta. Halak, menyukur rambut. Kalau halak, binasa. Kan? Kan jauh beza. Padahal lebih kurang je bunyi. Ya, hadis ke-127. Hadis yang ke-128 kalau kita lihat, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Bashir ibnu Salman an Mujahid qala kuntu 'inda Abdullah ibni Amr wa ghulamuhu yasluhu syatan. Masyaallah. Wa qala ya ghulam idza farauta fabda bijarina al-yahudiyah. Wa qala rajulun minal qaumil yahudiyyu asalahakallah. Qala inni sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar hatta khashina au ra'ina annahu sayuwarrisuhu. Kebetulan jirannya Yahudi, macam ni. Jiran kita orang kafir. Lamtuk madah daripada Mujahid, dia telah berkata, aku pernah berada di sisi Abdullah ibnu Amru dan pembantunya sedang menyembelih kambing. Lalu dia telah berkata, wahai anak, apabila engkau telah selesai sembelih, maka engkau mulailah pemberian, bagi-bagi kan dagingnya dengan jiran kita daripada Yahudi. Walaupun dia Yahudi. Untuk kita nyembelih apa sih beri orang kafir. Kita langgar zaman Nabi disuruhnya beri. Jangan lupa beri ngejiran kita Yahudi ya. Yahudi ya, jahit ya Yahudi ya. Yahudi. Maka seorang lelaki daripada yang berada di situ, Yahudi, terkejutnya. Semoga Allah memperbaikimu. Dia Abdullah ibnu Amr telah berkata, ya katanya, Yahudi. Nya jiran kan? Walaupun Yahudi, nya jiran. Nya dah hak. Sesungguhnya aku telah mendengar Nabi berpesan mengenai jiran. Nabi sih ada madah jiran Muslim aja. Umum, semua jiran. Yahudi kah, Kristian kah, Hindu kah, apa aja agamanya. Yang jiran, kita mesti buat baik. Menyembelih kambing teh, berilah pelantin sekatingnya. Macam kita malah korban. Untuk semua ditunggah. Kecuali jiran kita nak kape tak sik tunggah. Kan dia terasa hati. Okay. Orang Melayu tak kadang-kadang pelik. Sungguhnya aku telah mendengar Nabi berpesan mengenai jiran, sehingga kami khawatir atau kami berpandangan bahwasanya dia akan mewarisikannya. Begitu penting sekali jiran. Nabi saya ada nyebut jiran agama apa? Asal jiran. Asal jiran. Kita nanggak Islam ya, agama toleransi Islam tu sebenarnya. Saya dah perlu lagi kita nak toleransi lebih-lebih aja. Cakap ni tu sidak ya, toleransi berlebih-lebihan. Nyambut Christmas lah, nyambut ya lah. Ayat Islam saya dah nyuruh toleransi jenis kedaya. Nak benda berkaitan dengan akidah, saya boleh ditoleransi. Kita disuruh bertoleransi dengan benda yang berbentuk budaya, dengan bentuk
jiran tadi. Ya kita nunjuk toleransinya kita dengan orang yang bukan Islam. Nah, benda ada menyentuh akidah, macam raya orang Kristian Christmas. Ya kan akidah adanya. Yang menganggap ya adalah kelahiran Yesus. Bila aja Yesus lahir mas saya? 25 Disember. Yesus lahir bukan pada musim sejuk. Kita nangka orang Kristian waktu Christmas ada salji. Nah, ada pokok Natal, pokok cemara. Nah, pakai baju tebal, Santa Claus dan sebagainya. Ini ada suasana tempat Yesus diam dulu macam ya. Yesus kan orang Palestin. Ini bukan orang putih. Masanya lahir, kita nangka cerita dalam surah Maryam. Masa Maryam buntin. Masanya nak melahir Yesus. Masanya kurma tengah berbuah. Di negeri Arab, kurma tengah berbuah adalah musim panas. Bila musim panas, ni ada salji. Upanya naiknya sudah dimodified oleh sidak orang putih kerana majoriti yang beragama Kristen orang putih, maka diubahnya. Habislah sidak-sidak nak ke negeri kita tu nak bukan orang putih semua jadi kedai. Niru. Biasa nangga dalam YouTube bila malam memari. Ada 4 orang Kristen yang baca surah Maryam. Dialog Maryam dengan Allah dan dialog Allah dengan Nabi Isa dalam surah Al-Maidah. Ada juga. Nangis sudahnya 4 orang. Dalam Bible ada cerita selengkap tu. Tu lengkap dari Maryam yang buntin. Dari yang sebelum buntinnya baru dilahirkan oleh maknya. Diwakafkan ke tempat ibadat. Sampai akhirnya buntin. Kemudiannya diingkah di ujung kampung. Supaya si ngawang anak. Kerana orang nuduhnya berzina. Kan masih ada laki. Tiba-tiba buntin. Jadi orang nuduhnya berzina. Si halaknya nuduh. Nya pun lari ke jauh sikit. Si diam di kawasannya. Sampainya melahirkan. Yang mbak anaknya pulang. Ke kaum yang anaknya dulu. Adanya berzina dan sebagainya. Oh, kau berzina maka mak kau orang baik. Bapak kau orang baik. Mak kau bukan pelacur. Kau nak hal jadi pelacur. Tidak Yahudi masa yang anak. Tidak Bani Israel. Maryam nunjuk anak. Tanya dengan biak tu. Siapa bapak? Kan dari cerita Al-Quran. Inni Abdullah, kata Isa kecil. Atani al-kitab. Aku adalah hamba Allah. Aku akan menjadi rasul kepada Bani Israel. Terkejut tu. Pada kelakar bayi tu. Bangka bawa keluar. Dia kelakar. Okay. Asyiklah start Datuk mempertuhankan Yesus tadi. Apabila dah ada mukjizat dia tadi. Akhirnya dipertuhankan oleh Sida. Akhirnya nampak orang putih dek, negro 2, orang putih 2 convert Islam hanya kerana dengar dialog antara Yesus dengan Allah. Nabi Isa dengan Allah. Kita tu kau alamak ada dah kita ni dah tak pernah buka dah ya. Pernah dengar dialog. Baca no Arabnya ada pisi paham. Sida tu walaupun si paham Arab yang kaji benar-benar nak bahasa Inggeris. Sampai hidayah masuk dalam jiwanya. Beza antara kita dengan sida ya. Kita main-main aja dengan ilmu agama tu.
Anggap macam apa penting. Ilmu tafsir, ilmu apa pun saya. Orang Melayu tu, tangga kita tu, semua benda siap dan serius. Siap dan serius. Berbanding dengan orang-orang barat. Walaupun dia kafir, tapi dia rajin mengkaji, rajin ingin tahu. Akhirnya hidayah datang. Karena Allah kan nyebut dalam Quran, mun mau hidayah, cari. Kan banyak ayat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka mengkaji bagaimana aku mencipta unta? Bukan jadi makan aja unta ya. Kaji cemne unta ya boleh nyimpan makanannya tak belakang belungguk. Sampai tahan cik makan setahun. Afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilais samai kaifa rufi'at. Bagaimana aku meninggikan langit tanpa tiang. Orang barat nun sampai ke atas nun dia yang kaji ke angkasa lepas. Yang cipta ada Discovery, Apollo segala macam untuk naik. Kita ada yang pencipta. Si Gabe saya ada. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka mau meneliti, mengkaji bagaimana aku menghamparkan bumi ini terhampar. Banyak dalam Al-Quran nyuruh kita berfikir supaya hidayah yang masuk makin. Kita dah Islam tu, iman kita makin tebal, makin tebal, makin tebal. Bukan iman kita lurah tokok lama, enggak ni aja. Naik gram 40, lurah 40 aja. Si mau naik 45, 40 si mau naik, 55 si naik, 40, 30, 40, 30. Kena kita si pernah mau peduli dengan sampai Allah nyebut siapa mau naik ke langit naik kan. Walakin la tanfudu illa bisultan di ujung ayatnya. Siapa mau mengkaji angkasa lepas naik ke atas. Tapi kita orang saya akan dapat naik ke angkasa lepas, kata Allah dalam Quran. Illa bisultan. Kecuali dengan kekuatan. Apa maksud kekuatannya? Kekuatan bina sesuatu kenderaan yang mempunyai daya jalan yang laju, terbang yang laju, dapat menembusi angkasa lepas. Kekuatannya dapat digunakan untuk kita mengkaji angkasa lepas. Jauhlah kita orang Islam tu. Orang Islam original kedak kita tu. Saya nangka orang putih kedak yang masuk Islam hanya karena 3 ayat. Big Bang ya. Nah, seorang yang masuk Islam disebabkan oleh Big Bang. Ayat tentang Big Bang. Was-sama'i wal ardi kanat ratqa fa fataqnahuma. Ya ayat ya. Langit dan bumi dulu asalnya satu. Langit dengan bumi asalnya sigit je ya. Fa fataqnahuma. Kami pecahkannya lalu terbagi 2. Jadi langit jadi bumi. Dalam Quran ada mana? Ternyata orang kafir tahu benda yang dalam beberapa tahun lepas ya. Bahwa bumi itu asalnya adalah bersatu. Akhirnya Allah pecahkannya, maka terciptalah daratan, terciptalah lautan, terciptalah langit. Lalu masuk Islam. Kita ayat ya Rasulullah ni betul saya tahu. Tapi tidaknya nemu. Kenanya nemu? Walaupun jadi faham bahasa Arabnya malah cari nak bahasa Inggeris. Translation. Rajinnya. Kita Quran bahasa Melayu berapa kali tak habis. Tuh. Tafsir. Weh. Berapa kali habis tu? Kalahkan kita
Saya rasa macam malu je. Dan engkau gini tu. Benarlah kata Allah ya. Apabila umat Islam dah ninggal ajaran agamanya, aku akan tukar, kata Allah, umat Islam baru. Yang lama habis murtad tendahnya saya sedih beda. Nak bawa masuk Islam, ganti. Ternyata kini tu tangga saya macam ni apa? Di barat kini tu 100 orang, 500 orang tiap hari masuk Islam. Nak terbaru 20,000 masuk Islam sama serentak di pola di dalam stadium di Amerika, termasuk Mufti Meng ceramah 20,000 lebih syahadah asyhadu an la ilaha ikut semua, remaja-remaja orang putih, negro dan sebagainya. Yang paling ramai remaja perempuan. Islam. Sementara di negara kita belah tu, Asia tu, nak dari Islam lama murtad. Si pun murtad, si suka dengan agama macam nak terbaru. Apa nama itu? Ni Elin ni. Siapa kata Allah suruh kita ni bertudung? Tak ada pun. Pelakak bunyi ya. Dia orang tu salah faham Qurannya pandai lagi. Tuhan tak pernah suruh kita perempuan bertudung. Suruh tutup dada je. Sedap yang kelakar. Kan? Orang Islam kita macam ni. Kena orang putih orang bulaknya hidupnya telanjang setiap hari sebelum Islam. Tahu tak aja lah pakaian orang putih macam ni, waktu sama, waktu apa, seksi. Tapi kena adanya sanggup nutup aurat apabila dia dah masuk Islam. Macam nak kata nak hitam. Meghan Rice nak. Meghan Rice lalu kini dia bertudung. Dia selepasnya baca ayat berkaitan dengan tudung. Ternyata dalam Injil pun, Bible pun ada. Old Testament nyuruh perempuan Kristian supaya menutup kepala. Semua nutup kepala, cukurkan kepalanya. Dalam Bible ada macam dahsyat daripada Islam. Islam saya ada nyuruh nyukur. Tapi dalam kitab orang Kristian, siapa orang Kristian si nutup kepalanya, nak perempuan, cukurkan kepalanya. Ya dalam perjanjian lama. Injil. Islam ni ada macam ada nyuruh sampai cukur kepala. Berarti dahsyat lagi sidaknya. Okay. Tapi ada tak nangka sidak bertudung ni ada? Kecuali orang Kristian di Palestin. Ya bertudung. Yahudi di Palestin ya bertudung. Setengahnya lah semua. Kita situ. Minat dan nannya aja yang bertudung. Tidak padri sister perempuan ni aja. Tak lain pergi semayang. Bonggil pun boleh. Tak ada jadi masalah. Bagi agama sidaknya. Jadi kita malu. Kita nanggap di situ tadi. Cerita kita tu Yahudi. Walaupunnya Yahudi. Tapi nya jiran kita. Jadi. Ya tu tadi. Nyuruh Abdullah bin Amru. Nyuruh pembantunya. Beri daging juga dengan jiran kita ya. Yahudi. Terkejut. Pembantunya tak disuruh. Yahudi. Baik tenang ada question mark ya. Yahudi. Kan ada tanda tanya saya. Yahudi ya. Beri juga ke daging. Terkejutnya itu. Lalu kata Abdullah bin Amru. Ya kan jiran. Maunya Yahudi. Kan maunya Kristian. Kan maunya Hindu. Kan maunya Buddha. Kan. Salnya jiran. Beri. Buat baik dengan sidang. Kan cantik kan toleransi dalam Islam. Nah kalau nak dibanding dengan agama lain, tidak ada toleransi dalam agama sidang. Sungguhnya aku telah mendengar Nabi tadi kata Abdullah bin Amr berpesan mengenai jiran. Nabi tidak nyebut jiran agama apa,
Asal jiran aja. Buat baiklah dengannya. Itu hadis yang ke-120 apa tadi? 28 lah. 128. Kemudian habislah kita hadis tersebut. Hadis ke-28. Artinya pelajaran kita dapat ambil daripada siapa? Jiran umum. Semua dianggap jiran. Walaupun tidak sesama akidah dengan kita, tetap dianggap jiran. Ini ada hak. Hak maksudnya kita perlu berbuat baik dengannya, pun perlu buat baik dengan kita. Saling berbuat baik. Mau yang hantar babi mah kita? Ya sih boleh lah. Artinya jiran ni sih bagus. Sebenarnya ya, kau tahu kami tu sih makan babi. Pahal kau hantar babi. Akan jiran jahit namanya. Dia tahu orang Islam sebelum makan babi. Kan ni banyak babi goreng ke rumah kita. Artinya jirannya jahit. Jirannya jahit. Digorengnya ulas sawah. Tanya kita. Tahu je kita boleh makan. Nyaman tu nyaman. Walaupun nyaman. Haram. Maka jirannya jiran jahit. Apa orang kaya? Baik. Kemudian kita lihat satu lagi hadis 129, tajuknya karam ataupun kemuliaan. Karam. Karam bahasa Arab tu mulia. Bukan karam di laut. Ya karam ra. Babul karam. Haddatsana Muhammad ibnu Salam. Qala akhbarana Abdah an Ubaidillah an Sa'id ibni Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu an qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram qala akramuhum indallah atqahum qalu laysa an hadza nas'aluka qala fa akramun nasu Yusuf nabiyullah ibnu nabillah ibni Khalilillah qalu laysa an hadza nas'aluka qala fa an ma'adinil arab tas'aluni qalu na'am qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idza faqihu kata Nabi. Masya-Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia telah berkata Rasulullah SAW ditanya, siapakah manusia yang paling mulia wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Lalunya yang madah, para sahabat telah berkata, bukan mengenai itu yang kami tanya, maksudkan wahai Rasulullah. Ya kami dah tahu orang takwa ya. Rasulullah menjawab, lalu semulia-mulia manusia adalah Yusuf. Nabi Yusuf lah. Seorang Nabi Allah, anak lelaki kepada Nabi Allah. Siapa bapa Nabi Yusuf? Yaqub. Yusuf bin Yaqub. Yaqub bin Ishaq. Ishaq bin Ibrahim. Kan? Jadi Yusuf tu cicitnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Punya kaca. Sudah tentu saya rasa Nabi Ibrahim pun handsome juga. Kenanya keturunan dari siapa? Nabi Yaqub, Nabi Ishaq. Keturunan kepada kekasih Allah, yakni Nabi Ibrahim. Para sahabat telah berkata, bukan mengenai ini yang kami tanya. Si paham. Rasulullah SAW telah bersabda lalu tentang kaum Arabkah yang kalian tanya kepadaku? Mudah bukan ya teh? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah telah bersabda, maka yang terbaik di kalangan kalian di zaman jahiliyah adalah yang terbaik di antara kalian di zaman Islam jika mereka memahami agama. Kan? Betul tu, kini tu ya. Orang putihnya hidup zaman jahiliyahnya. Telanjang, berjalan, minum arak, nyembah berhala. Apabila meneliti tentang Islam,
masuk Islam, jadi orang yang terbaik, kalah orang Islam lama. Nabi dah ada. Orang terbaik di kalangan kamu, kata Nabi, di zaman jahiliyah dulu baik, dan kelaknya di dalam Islam pun baik, apabilanya belajar agama. Yang akan jadi umat, yang mengkaji zaman jahiliyah. Allahu Akbar. Ya, yang dimaksud oleh hadis ke-129 nak. Hadis ke-129. Apa pelajaran dapat diambil daripada hadis ini? Pertama, kita nangga penjelasan kata ya, ma'adinul Arab. Asal pokoknya kabilah itu disebut ma'adin atau tambang kerana mereka mempunyai persiapan yang bermacam-macam atau diserupa dengan tambang kerana mereka ibarat bejana yang mengandungi kemuliaan. Hal ini seperti bahan tambang yang mengandungi berbagai permata yang sangat berharga. Iza faqihu menjadi fuqaha, yakni mengetahui hukum-hukum syariat dan fikih. Apa kandungan hadis? Para sahabat bertanya kepada Nabi tentang makna karam, mulia. Kemudian beliau menjelaskan bahawa karam adalah gabungan dari kemuliaan nasab, kemuliaan keturunan, nasab tu. Takwa, nasab, takwa, amal saleh, ilmu dan faham tentang agama. Ya orang mulia. Satu, keturunannya yang keturunan baik. Keduanya orang bertakwa, berpegang teguh dengan agama. Ketiga, yang suka beramal saleh. Dan keempat, suka menuntut ilmu, buat kajian. Itu orang paling mulia. Dan kedua, orang yang memiliki kemuliaan dan akhlak yang baik pada zaman jahiliyah setelah masuk Islam menjadi orang yang faqih sehingga mereka menjadi orang-orang pilihan. Tenaga Yusuf Estes nak bekas padri. Jadi pendakwah berapa ribu dah orang masuk Islam di tangannya. Dulu masanya masih padri, beribu-ribu orang Islam masuk Kristian dekat kerjanya. Apabila nyempun dia dah masuk Islam, dia coba nak cover balik. Nak disuruhnya masuk Kristian dulu, dibaknya masuk Islam balik. Ada orang nanya saya, seorang perempuan Katolik. Yusuf Estes saya ditanya, kau kan Katolik dulu, Yusuf? Aku mana? Aku Katolik. Kenapa kau masuk Islam? Padahal kau pesto, padri. Yes, ringkas saya jawab. Jesus yang nyuruhku masuk Islam. Jesus. Kena ajaran Jesus dalam kitab Bible-nya menandakan Jesus ya Islam dalamnya. Si pernah Jesus madah dirinya Tuhan. Yesus dalam kitab Bible-nya mengucap dua kalimat syahadat. Tiada Tuhan melainkan Bapakku di syurga. Pak syurga maksudnya Allah lah. Dan nyuruh kita beriman dengan Rasul yang akan datang kemudian bernama Ahmad. Nah, dalam Bible juga. Habis. Makanya aku masuk Islam. Dan aku dalam Bible juga ada Isa atau Jesus yang sembahyang, ada sujud, ada rukuk. Kita orang Kristian yang ada ada sembahyang, sujud, rukuk. Moses, Nabi Musa, sembahyang, ada sujud, ada rukuk. Ibrahim, sama juga. Yakub, sama juga. Semua nabi-nabi sembahyang, ada sujud, ada rukuk. Orang Kristian macam ni, ada rukuk, ada sujud. Cik dah kalau berdiri berlagu je. Sedangkan Jesus sembahyang, ada sujud, ada rukuk. Sama macam sembahyang orang Islam. Tak. Seorang padri yang jawab punya. Kita orang Melayu tu pandai yang jawab punya. Kenapa tak masuk Islam Pak Cik?
Tanya nodah Islam. Kena kita Islam baci, apa ya? Nggak, aku tahu. Ya, jalan. Mau apa aku Islam? Jadi Islam. Pak jawab. Tapi tak nak orang convert. Jawabnya teliti dan masuk dalam otak kita. Masya Allah. Masuk dalam jiwa kita. Hebat. Kenanya malah kajian. Okay? Jauhnya antara kita dengan mereka. Maka Nabi kata tadi, apa? Naam qala fakhiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Syaratnya faqihu. Faqihu artinya belajar agama. Mengkaji. Bahawa kita akan jadi orang Islam yang sebenar. Cuma semayang, puasa aja. Orang semayang, puasa setahu kulu ilir. Apa benar dalam Quran pun saya tahu, dalam hadis pun saya tahu, ya semua saya tahu. Islam apa nama kedai? Okay. Islam apa nama kedai? Okay. Sikit lagi apabila dah kami katanya tahun 2050 negara-negara barat akan menjadi negara Islam majority. Mengalah Asia tu lah. Masuk Indonesia ya kan kalah. Masa tu Indonesia umat Islam paling ramai di dunia nak. Karena bilangannya 280 juta penduduknya. Tapi kelaknya akan kalah. Karena gerap orang masuk Islam ya. Fastest growing religion katanya ibu. Agama yang paling fastest, paling cepat berkembang ialah Islam. Dah mula nak ngagak. Pasal tu orang Kristian paling ramai penanut seluruh dunia tu. Itu Islam dah ngepung dari belakang. Dekat dah. Tu baru 2024. Cuba gambarkan 2050 kelak. Mungkin kita dah mati. Saya lah mungkin dah mati. Ada umur sampai beratus nak. Kita akan lihat satu masa Islam akan lebih ramai majority di negara-negara barat berbanding negara sebelah kita tu. Okay, kita akan kalah satu masa nanti. Kalau orang Melayu masih dalam takut lama, datuk aja. Tidur, gurin, makan, berak. Apa akan jadi? Nak belajar apa orang tak tu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang tak belajar. Kenapa? Apakah nak si belajar dah pandai? Si pandai. Garanti si pandai. Tapi kena si datang. Macam-macam lah salah padanya. Nah. Kau pun nak baca di rumah. Tok tapi. Kau pun nak baca di rumah kah? Ya ada. Hah? Saya ada aku nak baca di rumah. Ya. Jadi sayang sekali lah. Seperti mana hadis yang Nabi sebut tadi. Fakhiyarukum fil jahiliyah. Khiyarukum fil Islam. Idza faqihu. Idza faqihu. Jika mereka memahami Islam. Maka mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala kemudahan untuk kita memahami Islam dengan lebih global dan mendalam. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bulan itu? 15 nah.